Selamat pagi kepada Dr. Fatimah dan rakan-rakan sekalian. Hari ini, kumpulan kami akan membentangkan analisis teori relevance dalam pantun budi. Ahli kumpulan dalam kumpulan kami merupakan Chi Siu Fang, Ivy Tan, Man Po Yan dan Teh Su Jing. Pengenalan. Puisi Melayu merupakan cabang kesenian manusia yang mengandungi susunan atau aturan ayat yang dapat menyampaikan maksud dalam bentuk yang indah. Puisi Melayu dikategorikan sebagai puisi Melayu tradisional dan puisi Melayu moden. Pantun. Pantun berdasarkan perkataan bahasa Minangkabau iaitu patuntun yang bermaksud bertuntun. Pantun juga merupakan sejenis puisi lama yang biasanya terdiri daripada 4 baris dalam setiap rangkap. 2 baris pertama merupakan pembayang dan selainnya merupakan maksudnya. Puisi Melayu seperti pantun juga berperanan menyebarkan nilai-nilai asas kemelayuan. Dalam kajian ini, kami telah menggunakan teori relevance untuk menganalisis data. Prinsip komunikasi yang bukan sahaja melibatkan penentuan kod dalam mesej tetapi juga melibatkan elemen lain seperti inference dan konteks. Menurut Jalaluddin 2003, beliau telah menyatakan 3 gagasan utama dalam teori relevance, iaitu konteks, kesan kognitif dan usaha memproses. Dalam konteks, kewujudan andaian dalam minda pendengar tentang dunia yang dibina secara psikologi olehnya. Dalam peringkat kesan kognitif, andaian awal pendengar tentang maklumat yang bersifat relevan dengan pendengar sendiri. Dalam usaha memproses, usaha pendengar dalam menginterpretasikan makna dalam satu ujaran. Penutur juga melakukan usaha ini supaya maklumat yang disampaikan boleh difahami oleh pendengar. Sekarang Su Jing akan membentangkan metodologi. Saya akan meneruskan perbincangan dengan metodologi. Dalam kertas kerja ini, kita telah menggunakan kaedah kualitatif untuk menganalisis pantun dengan 3 langkah, iaitu menjalankan kajian perpustakaan untuk mencari sumber-sumber dan memilih sumber data, lalu menganalisiskan data itu. Dengan teori relevant oleh Sperber and Wilson, kita ada 2 peringkat untuk menganalisiskan data, iaitu mengambil baris tertentu dalam rangkap pantun, menambahkan pengetahuan ke konteks itu dan membuat kesimpulan untuk makna yang dikaji. Data yang kita gunakan untuk dapatan kajian kita ialah pantun budi. Ia ada 3 rangkap yang dipetik daripada jurnal oleh Hashim, Normadia, Rosita dan Siti Sarah 2012. Dalam perbincangan ini, rangkap kedua kita gunakan untuk membentangkan. Dalam rangkap 2 pantun budi, iaitu bunga melati, bunga di darat, bunga seroja di tepi kali. Hina besi kerana karat, hina manusia tidak berbudi. Dengan menggunakan peranan kognitif, pendengar akan memproseskan makna bunga melati, bunga di darat sebagai budi yang dikemukakan oleh Murphy and Rowe 1993. Warna putih merupakan warna bunga melati yang memberi lambangan kepada kesucian, penghormatan dan ketelunan hati. Pendengar akan pendengar akan memproses makna bunga melati dalam pantun itu sebagai gambaran tentang budi manusia secara tersirat. Budi manusia yang suci, tulus dan bersih dapat membentuk imej yang baik. Selain itu, konteks dalam pantun ini sangat jelas, iaitu kepentingan budi dalam kehidupan sesebuah masyarakat. Untuk rangkap tersebut, konteks ini dapat difahami oleh pendengar dengan mudah dan pendengar dapat memproses makna-makna itu dengan pengetahuan tentang bunga melati dan bunga seroja yang sedia ada pada diri mereka. Seterusnya, Boyan akan membentangkan
Dalam data yang kita analisis, kod yang diambil ialah bunga. Sebagai inference, bunga merupakan bahagian tumbuh-tumbuhan yang berwarna-warni dan akan menjadi buah. Andaian dalam konteks ini, bunga sebagai cantik, wangi, imej yang positif, disukai oleh orang ramai, budi, kesuburan serta kemakmuran dan kesejahteraan. Pembinaan kesan konteks melalui andaian pendengar memerlukan kos memproses yang rendah. Justru dalam pantun ini kerelevanan yang tinggi. Dalam pantun ini, baris 1 dan 2 lebih mudah diproses dengan pengukuhan maklumat yang didapati daripada dengan kehadiran maklumat dalam baris 3 dan 4, iaitu hina besi kerana karat dan hina manusia tidak berbudi. Perbuatan hina dalam pantun ini merujuk kepada besi dan alasannya ialah berkarat. Perbuatan hina kepada manusia adalah digunakan untuk menjelaskan sebagai tidak berbudi. Andaian sebagai berbudi dan melambangkan kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat yang seperti kod bunga dalam pantun ini. Selain itu, penggayaan dalam pantun ini ditunjukkan dalam baris 3 dan 4. Baris 3 dan 4 dapat mengurangkan usaha memproses data, memahami penggunaan objek-objek dalam pantun ini sebagai gambaran. Objek-objek gambaran ini dapat mengaitkan kepentingan budi dengan jelas. Seperti besi yang berkarat tidak lagi dipandang oleh manusia kerana ia tidak berfungsi lagi, manakala hina manusia tidak berbudi dikatakan sebagai sikap hina terhadap seseorang yang tidak akan disenangi oleh masyarakat ataupun tidak disukai oleh orang. Seterusnya, saya akan meneruskan perbentangan ini akan diteruskan oleh Ivy. Kesimpulannya, pengaji telah telah menggunakan teori relevance untuk mengenal pasti kod yang dapat dikaitkan dengan kepentingan budi dalam pantun serta membuat andaian yang relevan tetapi bukan sahaja mengetahui maksud permukaannya. Analisis pantun ini menunjukkan bahawa penggunaan objek-objek tertentu menunjukkan gambaran aspek pemikiran masyarakat Melayu. Melalui teori ini, pantun ini banyak menggunakan objek-objek yang spesifik untuk memerihalkan maklumat yang lebih menarik dan bukan sekadar melihat makna literalnya sahaja. Penulis telah membolehkan pembacanya untuk membuat andaian yang relevan dengan mengenal pasti kod-kod yang sedia ada dalam pantun ini untuk memahami maksud-maksud tersirat yang ingin disampaikan oleh pantun ini. Itu sahaja daripada kami. Sekian, terima kasih.